الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدوام الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي اللهم فشفعه فيا اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول يرحم ما أقول وينتفع ما أقول قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 41 tu, bagi yang ke 7 daripada bawah. Dan kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya. Kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang dalam membincangkan berkait dengan sifat hati yang kotor ni, mazmumah. Yang keempat, iaitu berkait dengan hasad dengki. Jadi terdahulu perbincangan kitanya adalah berkait dengan anggota-anggota badan. Ada 7 anggota badan yang kita kena jaga. Dengan sebab anggota badan ini adalah tempat bagi masuknya pahala ataupun dosa. Tapi sebenarnya anggota badan ini, yang 7 ini adalah mengikut bagi arahan hati tu. Sebab dia punya raja dianya ialah hati. Jadi lepas daripada kita bincang berkait dengan anggota badan yang 7 tu, Tuan Musannif pengarang kitab dia bawa berkait dengan sifat-sifat hati pula, sifat-sifat raja ni. Jadi ada bagi raja tadi sifat yang baik, dan ada bagi raja tadi sifat yang buruk. Ini berdasarkan kepada bersih atau kotornya hati seseorang tu. Apa maksud bersih? Maknanya bersih daripada dosa. Kotor tu maknanya hati dia tu penuh dengan dosa. Hati dia tu ada bagi hati tadi dosa. Sebab itulah yang kita katakan sebagai kotor tu. Dan tahap kotor pula beza-beza antara seorang dengan seorang. Ada orang yang betul-betul kotor tu, hati dia tu 100% kotor. Ini setengah daripada orang yang masuk dalam nafsu yang paling rendah orang panggil, iaitu nafsu ammarah. Kalau hati dia bersih sedikit, maknanya 25% mungkin 25% hati dia tu dah bersih. Jadi berdasarkan kepada bersih hati, qadar bersih hati itulah
Keluarnya sifat-sifat mulia. Tapi sekiranya hati itu semuanya kotor, nescaya yang keluar daripada hati kita sifat-sifat kotor lah. Kalau ada 75% kotor, mana 75% lah nanti yang akan keluar daripada hati kita sifat-sifat kotor daripada diri kita tu, sifat-sifat buruk. Sebab tu kita tak boleh nak lari daripada marah ke sifat kotor tu. Antaranya dengki ke, takabur ke, ujub ke, riak ke. Dengan sebab apa? Dengan sebab kotor hati ini lah. Yang cuma ada bagi dia cuma 25% hati yang bersih. Jadi keluarlah beberapa sifat yang bersih, tapi tidak banyak lah. Begitu juga apabila hati itu sekiranya hati tersebut bersih 50% kata. Ini bagi orang yang nafsu lawamah. Lawamah ni orang yang buat dosa, dia ingat apabila dia buat dosa, dia taubat kepada Allah Ta'ala. Pada masa dia buat dosa, dia tak ingatlah sedap buat dosa. Tapi apabila dia fikir balik bahawasanya tidak layak bagi seorang hamba itu deraka pada Allah Ta'ala, dia menyesal, dia taubat pada Allah Ta'ala. Tapi sampai masa buat pula. Ini nafsu kita ni. Nafsu kita ni. Jadi ini nafsu orang lawamah. Lawamah, orang awam yang pertengahan. Dan ada nafsu orang yang mulhamah. Mulhamah ini seolah-olah nafsu dia tu dah hampir bersih dah. Mungkin dalam 70, 80, 90 hampir bersih 100%. Dia panggil nafsu orang ini nafsu mulhamah. Ini nafsu orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni. Jadi walaupun demikian, nafsu dia kata 70% ataupun 80% ataupun 90% sekalipun, nafsu dia hampir bersih. Jadi keluar daripada sifat-sifat dia tu, orang yang tadi, sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Dan susah untuk kita nak dapat daripada dia sifat-sifat kotor. Tetapi walau bagaimanapun, dengan sebab hati dia tu belum bersih lagi, akan terkena bagi dia sifat-sifat kotor juga. Terkena. Tetapi orang ni, orang yang terkena sifat-sifat kotor yang duduk mulhamah ni, dia senantiasa duduk dalam keadaan istighfar. Bila kena sikit, terlintas sedikit dalam hati dia sifat kotor, dengki ke apa ke, dia terus istighfar pada Allah Ta'ala, ingat. Dan tidak akan ada tindakan yang buruk keluar daripada anggota dia. Kalau orang yang betul-betul nafsu kotor ni, apabila dengki saja dalam hati, keluar pula tindakan kotor. Itu orang yang hatinya betul-betul kotor tu. Ada pun orang-orang yang alim, orang-orang soleh, yang belum lagi hati dia betul bersih 100%, walaupun terlintas bagi dia sifat-sifat kotor, dengki ke, riak ke, dia terus istighfar tu. Terus istighfar. Maknanya orang ini cuma dia tidak dapat nak ingat pada Allah Ta'ala saja. Jadi apabila hati dia berterusan ingat pada Allah Ta'ala, akan hilang sifat-sifat yang kotor tu 100%. Dia nak setakat tu. Apabila hati seorang tu 100% kotor, 100% bersih, nescaya tak ada lagi sifat-sifat kotor, walaupun sedikit sekalipun. Walaupun terlintas dalam hati dia untuk nak dengki pada orang ke, tak ada. Walaupun kita kata nak terlintas dalam hati dia untuk nak riak, tunjuk amalan dia pada orang pun, tak ada dah yang tu. Dia nak begitu sekali. Kalau setakat masih lagi ada amalan dia tu terlintas untuk nak lihat, nak memperlihatkan kepada orang lain, tapi dia cepat-cepat istighfar, itu hati tu kotor lagi. Itu hati ketinggi dah tu. Orang mulhamah. Orang yang payah dah kita nak tengok keluar daripada perbuatan dia ke, ataupun tingkah laku dia ke,
ataupun tutur kata dia ke benda yang buruk, payahlah tak jumpa dah benda ni pada hati orang yang mulhamah tu. Jadi orang yang bersih 100% hati dia ni, apabila hati dia tidak ingat kepada yang lain, ingat pada Allah Ta'ala saja, itu baru hati itu bersih 100%. Itu orang yang duduk pada tahap mutmainnah, duduk tahap pada orang wali tu. Orang wali apabila orang soleh tadi, apabila hati dia dah bersih 100%, dia panggil orang ni naik pada peringkat wali kecil, dia panggil wilayatun sughra. Wali kecil itu permulaan bagi tanda ataupun permulaan bagi orang tu masuk dalam wilayah. Wilayah itu mana orang wali lah. Wali-wali ni makna kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi 100% bersih, baru orang ni duduk pada mutmainnah, baru ada jaminan syurga daripada Allah Ta'ala. Maka kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah. Maknanya wahai orang yang bersifat dengan sifat nafsu mutmainnah. Mutmainnah tu mana tenang lah, nafsu dia tenang, tidak lagi kacau nafsu dia, tidak ada lagi lintasan-lintasan buruk dalam hati dia tu, tak ada lah. Lintasan-lintasan kotor tak ada lah. Tuhan kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali olehmu pada Tuhan kamu hal keadaan radiyatan, kamu redha pada Allah Ta'ala, mardiyah, kamu pula diredai, kamu redha dan Tuhan meredai kamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuk olehmu dalam golongan hamba aku. Baru Tuhan mengaku hamba ni, sebelum ni tak mengaku lagi. Wadkhuli jannati, masuk olehmu syurga aku. Maknanya jaminan bagi orang yang nafsu mutmainnah ni, Tuhan jamin bagi dia syurga. Ini kita cerita how hak kita tak tahu duduk mana ni. Kita kena ukur sendiri lah hak kita duduk mana. Jadi pertama sekali bicara dalam kitab ni berkait dengan hal hati itu, yang pertama sekalinya sifat hati yang syarhut ta'am, yang suka sangat makan. Ini sifat nafsu ni. Sifat hati, sifat nafsu sama saja, benda yang sama. Sifat roh yang suka gemarkan pada makanan, itu yang pertama, sifat buruk. Yang keduanya syarhul kalam, iaitu suka bercakap, suka bercakap banyak. Benda yang tidak penting pun dia bercakap juga. Itu yang kedua, itu sifat keji tu. Suka bercakap banyak ni keji di sisi syarak. Yang ketiganya yang kita dah bacanya, iaitu ghadab, sifat hati berkait dengan suka marah pada tempat-tempat yang tidak sepatut, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ada benda yang syarak suruh marah, ada. Tetapi apabila dia marah tu tidak mengikut bagi kehendak syarak, maknanya marah itu keji. Kalau dia tidak mengikut kehendak syarak. Dan yang keempat yang kita baca sekarang ini, hasad, deki. Sebagaimana yang kita sebut dulu, deki itu ada 3 jenis. Yang pertama tu deki yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi kata, iyyakum wal hasada, jaga-jaga olehmu diri kamu tu daripada terkena sifat hasad, hasad deki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati, sungguhnya hasad deki itu dia akan memakan segala pahala kebajikan kamu yang kamu buat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Habislah. Yang kita buat amalan-amalan kita tu dengan sebab ada deki saja, habis semua. Kita bagi kat orang ni. Ada yang kedua, dia panggil hasad juga, tetapi dengan nama ribtah. Ribtah maknanya gemar. Nabi kata, la hasada illa fisnatain,
Jangan sekali-kali kamu berasa hasad dengki melainkan kepada dua orang saja, dua jenis orang, dua golongan. Yang pertama, rajulun a'tahu Allahu malan. Yang pertama sekali, kamu boleh dengki kepada orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia harta yang banyak. Fasallatahu ala infaqihi fi sabilillah. Dia hanya guna harta tadi untuk infak fi sabilillah, untuk sedekah, untuk nak buat amal kebajikan. Itu kamu kena dengki dengan orang yang kaya begitu. Dengki ni maknanya ghibtah, maknanya kita gemar nak dapat sebagaimana yang dia dapat tu, supaya apabila dia ada harta, kita apabila kita sama dengan dia ada harta, kita boleh sedekah juga. Adapun yang Nabi tak benar tadi, yang dengki tu, yang dengki apabila kita nakkan nikmat orang lain tu hilang. Dia dapat nikmat, kita nak dalam hati kita, hilang, supaya hilang nikmat dia, dan supaya nikmat tu kembali pada kita. Nikmat tu dapat pada kita, hilang daripada orang tak layak ni dapat nikmat gitu. Itu keji di sisi syarak. Ada satu lagi nama dia ghirah. Ghirah, dengki juga. Dengki, ghirah ni makna iri hati. Kita tak suka orang dapat nikmat, dan kita tak nak nikmat tu dapat pada kita. Kita tak nak, tetapi kita tak suka orang tu dapat nikmat. Hati kita tak senang kalau orang tu dapat nikmat. Itu dipanggil ghirah. Itu dikeji oleh syarak juga. Ini yang kita tengah baca ni sekarang ni. Jadi katanya Tuan Musannif pengarang kitab ni, dia kata hendaklah ada tabiat kita tu. Tabiat kita ni supaya kita tidak ada sifat dengki dalam hati kita. Hendaklah kita rasa segala nikmat yang orang dapat itu, kita nakkan kekal nikmat tu pada orang tersebut. Itu kalau katanya Tuan Musannif pengarang kitab tu, begitulah. Jadi kita nak semua nikmat yang orang dapat tu dia kekal bersama dia, dan dapat dia buat amal kebajikan dengan nikmat tersebut. Begitu. Dan sekiranya tak boleh, kita nak kawal perasaan kita. Jadi Tuan pengarang kitab ni kata, hendaklah kamu melepaskan diri kamu daripada perasaan dengki tadi dengan dua cara. Yang pertama, kalau kamu tak boleh nak lepas apa, kalau kamu tak boleh nak buang rasa dengki daripada hati kamu tu, kalau kamu kena buat dua perkara ni. Salah satu daripada dua perkara. Yang pertama yang kita baca dulu, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan anggota engkau. Jangan kita buat keluar perasaan dengki itu. Biar duduk dalam saja. Duduk dalam tak apa lagi, walaupun benda itu tidak molek. Kalau duduk di dalam hati kita saja, tidak keluar melalui mulut kita, tidak keluar melalui perkataan kita, zahir bagi dengki itu tak apa lagi. Dia kata kalau boleh kita lawan apa yang ada dalam hati kita tu, yang kita dengki tu. Kalau kita dengki, biasanya akan keluar daripada mulut kita tu perkataan-perkataan yang tak molek pada orang yang kita dengki tu. Perbuatan-perbuatan yang tidak molek pada orang yang kita dengki. Dia kata cara nak melawan dianya ialah kamu puji orang yang dapat nikmat tu. Padahal hati kita tak suka ni. Hati kita tak suka. Jadi kena lawan. Kamu tak suka dengan nikmat yang orang dapat tu, kamu puji dia. Oh bagusnya, alhamdulillah nikmat Tuhan bagi pada kamu. Moga-moga kita boleh tumpah sama nikmat. Kalau begitu, walaupun dalam hati itu terbakar sekalipun. Di sini dia dah. Kita orang awam begitu keadaannya. Ini orang awam, padahal hasad ni penyakit orang alim, ni penyakit orang alim. Orang awam
cara orang awam, deki dia. Orang alim, cara orang alim deki dia. Kita kata, orang tu bukannya mengajar sedap sangat pun, tapi sebab apa orang ramai? Bukannya dia lebih alim pada aku pun. Ini setengah daripada deki orang alim tu sendiri. Bukan kalau semata-mata dia tu alim, tiba-tiba hati orang tu dengan sebab ilmu bersih, hati seorang tu tak. Bukan dengan sebab ilmu banyak tu hati seorang tu jadi bersih. Tak. Tidak. Bahkan Imam Ghazali kata, kalau aku jadi qadhi, Imam Ghazali kata, kalau aku jadi hakim, kalau orang alim tu jadi saksi kepada orang yang kena tuduh tu orang biasa saja, orang awam, aku akan membenarkan saksi orang alim tu. Tetapi kalau orang alim ni jadi saksi kepada orang alim yang lain, aku tak akan terima saksi orang alim tu. Sebab dia tahu dah orang alim sama orang alim ni ada perasaan dengki ada. Dia tak akan terima saksi orang alim ke atas orang alim yang lain. Dia tak akan terima. Imam Ghazali kata. Ini sebab apa? Sebab hati seorang tu bersih ataupun kotor dia berdasarkan kepada mujahadah, berdasarkan kepada usaha seorang tu untuk nak jaga hati dia. Jadi dengan mujahadah tu lah seorang itu akan dapat bersih hati dia. Dia berlawan dengan nafsu dia, dia berlawan dengan apa kehendak syahwat dia, dia berlawan hingga akhirnya nafsu tunduk pada syarat. Hingga nafsu tunduk pada syarat itulah baru orang tu betul-betul menang di atas nafsu dia. Ini kalau agama ikut nafsu, bukan nafsu ikut agama, tidak. Tu orang tak boleh percaya tu. Kadang-kadang orang alim sendiri, Tuhan sendiri duduk keji orang alim berkait dengan apa? Berkait dia gunakan ilmu untuk nak dapat mata benda yang murah atas dunia. Tuhan sebut dalam Quran, banyak tempat Tuhan sebut dalam Quran. Orang yang guna ilmu dia untuk nak tukar dengan mata benda dunia. Itu cara pertama. Sekiranya ada perasaan dengki kita pada orang, jadi biar duduk dalam hati, jangan keluarkan daripada mulut kita ataupun daripada anggota kita. Apa yang kita dengki pada orang jangan keluar. Kalau setakat dalam hati tak apa, tak ada masalah. Tuhan tak ambil lagi bahagian dosa. Walaupun bahagian dosa hati kena dah, bahagian dosa hati tu kena dah, tetapi dosa bagi syarat tidak kena lagi. Asalkan jangan dia mengupak keluar zahir dengki dia melalui mulut dia, dia zahirkan dengki dia melalui tangan kaki dia. Kau boleh tengok ni kata baru orang, dia lalu tepi, kemudian dia calar habis orang, kata orang dengki saja tu. Tengok macam-macam. Itu orang zaman dulu lah, zaman dah ni tak ada dah buat kerja begitu. Lebih lagi orang mungkin mahkota mana ada begitu. Orang baik-baik belakang dia mahkota. Dan cara yang kedua ni, macam mana untuk nak melepaskan diri kita daripada dengki tu. Ini makna melawan dah ni. Kita lawan nafsu kita. Kita lawan diri kita sendiri ni. Nafsu ni benda yang paling payah. Sebab duduk dalam diri kita. Kalau duduk luar tu bolehlah kurung-kurung ke apa-apa ke, halau-halau, mari dekat kat kita, halau jauh-jauh. Macam syaitan, kita boleh halau dia. Dia nak mari bisik pada kita, kita boleh halau. Kita istighfar, dia lari. Kita ingat ke Tuhan saja, syaitan dia tak akan duduk dalam tubuh kita sekiranya kita ingat ke Tuhan. Kalau kita tak ingat ke Tuhan, dia jadi maharaja lain dalam tubuh kita. Segenap penjuru dia pergi belakang syaitan ni. Selagi ada darah mengalir,
Dia pergi belakang. Tapi kalau ingat Tuhan, dia lari. Maknanya kita boleh hadau lagi syaitan. Begitu juga musuh berkait dengan makhluk yang buat kita lalai. Bukan setakat syaitan saja buat lalai ni. Dia ada dua lagi. Dia ada makhluk satu lagi. Dia ada dunia satu lagi. Jadi ini dunia, makhluk dengan syaitan ni, ini benda luar yang boleh kita jauhi dia, kita halau dia sebab benda luar. Tetapi musuh yang paling payahnya musuh dalam sendiri ni. Musuh dalam tubuh orang panggil. Musuh dalam selimut ni yang kita tak sedar ni. Nafsu kita tu. Dan kedua, bahawa benci engkau. Kalau kita nak melepaskan diri kita daripada perasaan hasad dengki, hendaklah benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba-Nya. Hendaklah kita tanam dalam diri kita, kita benci orang kita benci. Maknanya apa? Hendaklah benci engkau daripada diri engkau. Jangan kita duk layan diri kita tu, perasaan benci kita pada orang yang dapat nikmat. Sebab semuanya mereka itu daripada hamba-Nya, hamba Allah Ta'ala belaka. Kita pun hamba Allah Ta'ala, orang lain pun hamba Allah Ta'ala. Jadi setiap hamba Allah Ta'ala ni ada bagi mereka itu rezeki masing-masing. Jadi tak boleh kita nak taruh dalam hati kita. Kalau ada rasa sikit saja benci, kita rasa dengki, kita kena tanam perasaan benci kepada perasaan dengki tadi yang ada dalam diri kita tu. Tak boleh ni. Begini. Ini orang yang kena ada ilmu sajalah. Orang yang tahu tentang hasad tu tidak boleh. Perkara ni perkara yang Tuhan marah. Jadi apabila dia tahu bahawasanya sifat hasad dengki ini sifat yang keji di sisi syarak, barulah dengan ilmu dia tu, barulah dia boleh halal diri dia tu. Maknanya biar ada rasa tidak senang kalau berlaku perasaan dengki dalam diri dia tu. Sebab semuanya hamba Tuhan belaka. Sama saja kita dengan dia hamba Tuhan belaka. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang disebabkan oleh agama, kalaulah kita ada perasaan benci yang timbul tu dengan sebab agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat agama. Dengan tu yang pertama. Dia kata, maka apabila menyertai oleh benci engkau yang disebabkan oleh agama. Jadi kita benci berkait dengan apa sifat kotor yang ada dalam diri kita tu. Itu dia panggil benci dengan sebab agama tu. Dengan suka engkau akan hilang nikmat yang disebabkan oleh tabiat. Ada satu lagi, benci dengan sebab yang satu lagi benci dengan sebab nafsu. Itu lain. Benci sebab nafsu. Benci sebab nafsu tu kita benci apabila orang dapat nikmat. Itu sebenarnya dengan sebab nafsu kita kotor. Jadi kita rasa tak suka orang dapat nikmat. Itu dengan sebab nafsu. Tabiat tu makna nafsu. Satu lagi benci dengan sebab agama. Benci dengan sebab agama. Dia ada dua. Nascaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Apabila ada perasaan dengki kita tu dengan sebab agama. Macam yang kita kata tadilah, yang awal tadi. Kita tidak suka apa yang berlaku pada diri kita daripada sifat-sifat yang tidak molek. Itu dia kata dengki dengan sebab agama. Benci tadi dengan sebab agama tu. Kita kata macam mana ni aku ni? Apa
apabila orang dapat nikmat seringkali hati aku rasa gelisah. Kalau begitu dia sebut dalam diri dia, tu maknanya tak apalah. Maknanya ada pada dia tu nilai agama tu ada. Kalau orang tu semata-mata benci kepada orang yang dapat nikmat, itu dia panggil benci dengan sebab nafsu semata-mata. Jadi apabila kamu benci dengan sebab agama, selamat kamu. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Kita nak ubah tabiat kita. Dia kata, dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat kau. Kita nak ubah nafsu kita, tak boleh. Macam kita nak pukul nafsu kita, boleh ke tidak? Kita pukul syaitan, boleh ke tidak? Kita pukul syaitan? Boleh. Kita boleh pukul syaitan. Yang kita apabila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, aku mohon berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rejam tu, itu seolah-olah kita ambil batu, kita pekong pada, kita baling pada syaitan apabila kita baca tu. Tetapi kalau kita nak baling batu pada nafsu kita, boleh ke tidak? Tak boleh. Yang sakitnya tubuh kita saja. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, tak boleh. Kita tak boleh nak ubah semata-mata tabiat kita, tak boleh. Sebab kita memang diperangaikan dengan perangai nafsu ni. Tuhan letak bagi nafsu, Tuhan letak nafsu dalam tubuh kita ni ada guna dia. Kalau tak ada nafsu, nak makan ke tidak? Kalau tak ada nafsu, nak makan? Tengok nasi pun macam tengok pasir, tak nak makan. Nak hidup macam mana kita kalau tak ada nafsu? Ada guna nafsu tu. Nak ada anak zuriat, kena ada nafsu. Ni kalau Tuhan letak orang tu tak ada nafsu, tengok orang perempuan tu macam tengok tungguk kayu, buat apa? Maknanya ada guna, tapi kena guna tempat yang syarak suruh. Macam orang perempuan dia tengok pinggan makuk. Jangan main kalau tengok pinggan makuk. Ada apa dah? Malam saya silap bawa bini pergi ke Putrajaya. Nama makuk tu Mak Saleh nama dia. Nama Mak Saleh kita pun tak ingat. Makuk kecil saja 250. Kata buat kapur nak 250. Dia macam budak tengok aiskrim lah, macam mana 250. Kita pun macam tak logik saja 250 makuk kecil. Makuk kecil ni bagi ke kucing pun kucing tak nak. Satu set tu makuk 2, pinggan 4. Apa lagi? Dia cukup satu set 15,000. Aduh, silap kata bawa sini. Si baik dia ambil makuk saja. Boleh beli asing-asing. Kalau tidak, tak balik ke dah. Kalau tak beli kan, lain pula. Tapi itu memang nafsu dia dah. Asalkan bukan pada benda yang syarak tak suka, syarak marah, tak apalah, tak payahlah nafsu tu. Sebab itu memang keadaan dia dah. Kita orang lelaki suka, kalau dah dapat batang ngai hak jenis molek-molek sikit, hak rock molek-molek, tu kita suka. Dia tengok apa guna beli ngai ni. Kita kata macam awak tengok pinggan tu lah, sama. Dia tak dia nak marah ke kita lah. Bila dia membeli hak tu, kita beli hak tu hak kita, hak tu ada. Sebab ada guna nafsu tu. Tuhan letak nafsu bukannya sia-sia.
Tetapi yang Tuhan marahnya ialah apabila nafsu ni dia ammaratun bisu, dia amat suka, dia akan cepat tertarik benda yang benda yang boleh bawa pada keburukan. Hak tu hak dia suka. Kalau setakat makan sepinggan dengan keadaan gula pula sedap semua, tak tahan ni sepinggan saja ni, nanti balik rumah ingat-ingat, biar paling kurang 3 pinggan. Itu boleh lagi kalau nak makan tak muntah kan, makan je lah 4 pinggan pun. Tetapi lepas pada tu nantilah dulu zuhur ni, nantilah dulu, sebab kenduri kan biasa waktu zuhur. Nantilah dulu nanti dulu asar pun zuhur tak semayang, baru waktu asar. Itu yang nafsu yang Tuhan keji tu duduk di situ. Bukan nafsu ni tidak molek semata-mata, tidak molek, tak. Tetapi memang tabiat dia suka benda yang mudah-mudah, suka benda yang senang-senang, suka benda yang lazat-lazat. Sebab itu ciptaan Tuhan cipta dia memang begitu dah. Dengan sebab suka pada kesenangan itulah, suka pada benda yang sedap-sedap, lazat-lazat, tak suka pada benda yang berat-berat macam solat, puasa. Benda dia tak suka tu benda tu. Dengan sebab itulah nafsu itu dia cenderung kepada keburukan. Dia cenderung pada buruk, hingga akhirnya boleh bawa pada maksiat deraka pada Allah Ta'ala. Asal Tuhan buat tu nafsu tu molek sesuai untuk tubuh kita, sesuai untuk apa yang Tuhan buat bagi tubuh kita ni. Kalau nafsu kita tak berfungsi, habis kita, tak hidup lama dah. Innalillah. Tapi cuma kena jaga syarat tu. Sebab tu syarat dia ada batas dia. Batas ni. Boleh kamu pergi setakat ni saja. Boleh kamu pergi setakat ni saja. Lepas tu biasanya kalau nafsu kita ni memang tak boleh nak kawal langsung. Kita satu batu tak boleh. Selagi kita hati kotor tak boleh. Dia akan pergi juga lepas pada border tu, lepas pada sempadan. Walaupun lepas pada sempadan sekalipun, Tuhan bagi lagi, bagi apa? Peluang untuk taubat pula. Tu taubat pula. Tuhan dah tahu dah. Manusia kalau selagi hati dia kotor, pasti tak dapat tidak dia akan lepas pada pergi pada benda yang Tuhan larang pergi. Tetapi ada baginya pula cara untuk taubat pula. Tengok Tuhan macam mana murah dia, tak murahnya, dan juga apa, sayangnya, rahimnya dia pada kita. Walaupun tak apa, walaupun kamu langgar perintah sekalipun, ada lagi cara untuk nak balik semula jadi hamba yang taat dengan taubat. Dia kata tidak diwajibkan atas engkau ubah kata tabiat. Kita nak ubah tabiat kita tak boleh, daripada suka makan pada tak suka makan langsung, tak boleh. Pak nafsu memang kena makan pun untuk nak jaga tubuh kita ni. Kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Dalam banyak kelakuan kita tak boleh nak ubah nafsu kita. Daripada dulu kalau kita suka makan 3 pinggan, bolehlah untuk kita ubah makan 1 pinggan. Dengan sebab kecil manis tu pun kecil manis. Darah tinggi lagi, jatuh lagi. Itu sebab kita kurang makan. Kalau tidak lah, kalau tubuh sihat lagi. Jadi nak ubah nafsu daripada makan banyak pada tak makan langsung, tak boleh. Sebab tubuh kita memang perlu pada makanan. Cuma makan jangan ikut nafsu. Kalau setakat cukup sepinggan saja betina. Sehingga Nabi kata apa? Nabi kata, nahnu qaumun, kami ini satu kaum la na'kulu hatta najum. Kami tak akan makan melainkan apabila kami rasa lapar. Kita nahnu qaumun, kita kaum juga. Kita makan
walaupun tidak lapar. Itu hak kita tu. Tak lapar pun makan. Dan Nabi kata, kami berhenti sebelum daripada kami kenyang. Kita tak berhenti lagi pada tak muntah. Lagi tak muntah tak berhenti. Tiga orang cukup belakang. Mu ni pegang hati raya ke? Makan nanti Pak Penggal tak rasa kenyang lagi, pegang hati raya ke apa ni? Baru sedar. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat menggerasi akan dia. Tabiat nafsu tu kita tak dapat nak paksa dia, nak pukul dia. Macam kita pukul syaitan kau, nak tinggal dia, tak boleh. Sebab dia duduk dalam tubuh kita. Melainkan mereka yang putus penilikannya, iaitu mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Apa? Melainkan orang yang boleh kawal. Orang yang boleh kawal nafsu ini, apabila dia kata putus penilikannya, iaitu kebergantungan dia daripada makhluk. Tak ada. Dia tak bergantung pada makhluk dah. Dia bergantung pada Allah Ta'ala. Hak tu baru orang boleh kawal nafsu, kawal tabiat. Selagi hati dia tu duduk bersama dengan makhluk, selagi hati dia tu duduk beraja kepada nasi, selagi hati dia tu duduk berajakan kepada pada apa-apa saja makhluk ni, semua ciptaan Tuhan belaka. Selagi dia tak bergantung dengan Allah Ta'ala, dia bergantung dengan makhluk, selagi tu dah nafsu tak boleh nak kawal. Nak kawal nafsu boleh, kena hakkan. Kena hakkan bahagian makhluk ni, bahagian Allah Ta'ala ni. Nak bahagian Allah Ta'ala tu yang meliputi semua. Nafsu tu tunduk bawah perintah Tuhan. Tidak lagi ikut bahagian makhluk selama-lamanya, tidak. Walaupun kita duduk di bawah perintah Allah Ta'ala sekalipun, maknanya kalau kita orang yang hati bersih, walaupun dia ikut kehendak Tuhan semua sekalipun, tetapi ada bagi tubuh dia tu hak juga. Berkait dengan makanan, minuman. Adakah orang tu kalau dia ingat 100% pada Allah Ta'ala, dia tak makan nasi ke? Tak. Tapi nafsu dia terkawal dah. Apabila dia tunduk pada perintah Tuhan, nafsu akan terkawal. Kalau orang tu tidak tunduk pada perintah Tuhan, nescaya dia akan dikawal oleh nafsu dia. Jadi kena cari cara lah kita. Macam mana kita nak kawal nafsu kita tu, nak kekang nafsu tu. Jadi macam kuda, jadi macam lembu. Lembu kalau kita cucuk hidung dia tu, letak tali, boleh heret mana-mana lah. Cuba kita tak cucuk hidung dia, macam mana? Dia heret kita lah. Itu lembu. Macam juga kuda. Dia kena letak kekang dia tu, kekang kuda tu, baru boleh kita heret dia mudah. Kalau tidak, tak dengar lah. Begitulah nafsu pun, kena kekang juga. Kena cari alat untuk kekang nafsu ni. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya, sikit lagi nah, yang ampunnya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi neraka atau isi syurga. Orang yang dapat nikmat tu sendiri, dia sama ada kalau dia buat molek dengan nikmat yang dia dapat tu, itu isi syurga. Kalau dia tidak guna dengan molek nikmat yang Tuhan bagi, ni masuk neraka kan ini. Jadi adakah guna bagi kita nak deki pada orang yang dapat nikmat? Ada lagi tak guna bagi kita? Kita nak rasa deki dengan orang yang dapat nikmat banyak? Betul. Apabila kita tahu bahawasanya nikmat itu sebenarnya ujian daripada Allah Ta'ala.
Ujian ni ada dua. Sama ada dengan bala, itu ujian juga. Yang satu lagi dengan nikmat, itu ujian juga. Jadi ujian yang paling payahnya kalau nak banding dua-dua tu, sama ada ujian dapat nikmat kah atau ujian dapat bala. Mana tepat hak paling cepat kita ingat pada Allah Ta'ala dengan ujian? Dapat nikmat akan cepat ingat pada Allah Ta'ala kah? Ataupun dapat bala lagi cepat dapat ingat pada Allah Ta'ala? Hak mana satu? Agak-agaknya banyak orang kata dapat bala. Bila kita sakit, Allah, baru sebut Tuhan. Kalau tak sakit, nak tengok tasbih pun marah. Tak ucap subhanallah lagi tu, tengok tasbih pun apa pakai tasbih. Apabila kita sakit sikit, Allah akulah, dia kata akulah paling teruk ni, bala Tuhan tepa. Padahal dia berdemai baru. Jadi apabila seorang itu sedar bahawasanya nikmat itu Tuhan tanya belaka tu, Tuhan tanya belaka, dapat lagi banyak nikmat, lagi banyak soalannya dalam kubur esok, pada mahsyar lagi banyak. Hingga kan Nabi kata tidak akan melangkah kaki di pada mahsyar tu, melainkan Tuhan tanya daripada mana nikmat dia dapat, rezeki dia dapat, muncul daripada mana, dia kamu buat apa dengan rezeki tu. Tuhan tanya belakang satu. Jadi orang yang duduk di pada mahsyar tu, apabila mereka tengok, teruk rupanya orang kaya ni kena soal, mereka harap, alangkah baiknya Tuhan jadi aku orang miskin atas dunia. Dia kata begitu. Alangkah baiknya kalau Tuhan jadikan aku ni orang miskin, tak ada harta di dunia. Sebab orang yang miskin ni dia tak ada banyak soalan daripada Allah Ta'ala, tak banyak. Harta tak ada, nak tanya apa lagi? Ada pun orang kaya ni kan, banyaklah soalan dia. Satu-satu tak akan tersembunyi, walaupun sekecil mana sekalipun, besar darah sekalipun, Tuhan bakit tanya belakang. Setiap nikmat yang kita dapat, nantilah. Sebab tu tak ada guna kita nak deki pada orang. Tuan Musannif ni kata tak guna. Sebab setiap nikmat itu ujian. Kalau guna tak molek, neraka. Kalau guna molek, tak apa lah. Masuk dalam syurga. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Kalau dia tu isi neraka kan, nikmat banyak mana sekalipun, tak dapat nak tolong dia. Bukannya akhirat esok dapat bayar ni. Tak dunia tak apa lah. Kena apa-apa sikit. Kalau duit kan, tak apa, boleh lepas. Boleh, maknanya boleh kita ambil syafaat dengan harta tu, boleh lagi. Tapi akhirat, harta banyak mana sekalipun tak guna bagi dia. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga pula. Tak ada bandingan. Kalau dia dapat nikmat banyak mana sekali pada dunia, nak nisbahkan dengan nikmat syurga, boleh banding? Tak boleh nak banding. Jadi tak guna kita berdeki pada orang kalau orang dapat nikmat banyak-banyak sekalipun. Nak bandingkan nikmat banyak-banyak tu dengan nikmat syurga, tak ada kata bunyi sampai celah kuku pun tak bunyi benda tu. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu, supaya kita tidak ada rasa dengki kita ni. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala belaka. Apabila kita tengok semua makhluk ini hamba bagi Allah Ta'ala, ada setiap hamba itu tanggungjawab dia pada Tuhan dia. Kalau Tuhan bagi pada dia rezeki banyak, nikmat banyak, ada tanggungjawab berkait dengan nikmat tu.
Jadi kalau Tuhan tak bagi kepada kita keluasan rezeki, sepatutnya kita kena syukur pada Allah Ta'ala supaya tak kena bagi kita fitnah tu. Fitnah nikmat tu sendiri tak kena. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya. Setiap makhluk itu hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya. Kekasih bagi setiap hamba dia lah. Maka kasih dia akan mereka itu. Jadi kita apabila kita tengok hamba Tuhan ni yang lain pun semuanya, makhluk Tuhan yang lain semuanya hamba dia belaka. Kita pun sama saja hamba, sama dengan orang lain juga, hamba Allah Ta'ala juga. Jadi kasih kita akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya juga. Kalau kita hamba Allah Ta'ala, orang lain pun hamba Allah Ta'ala juga. Jadi tak perlu kita nak deki sama-sama orang mukmin. Sama saudara kita nak deki apa? Macam kita dengan adik-beradik kita lah. Kalau dia kaya, kita miskin, nak deki. Dia akan adik-beradik kita juga. Kalau dia dalam keadaan susah, kita pun nanti akan susah juga, sama. Nabi kata, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim. Nabi kata umpama orang mukmin itu di dalam berkasih sayang mereka itu sesama orang mukmin. Kama tadil jasadil wahid, Nabi kata, seumpama macam satu tubuh badan saja. Idza ishtaka minhu udhun, sekiranya salah satu anggota daripada tubuh kamu mengadu sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma, nascaya akan menyeru kepada tubuh-tubuh yang lain, tak akan dapat tidur dan akan teruk rasa demam sama. Dia kata, biarlah mata sakit, tangan kata okey sebab mata sakit. Cuma mata sakit, tangan pun tak boleh nak tidur sama. Tak ada kata kalau mata sakit, biar tu mata, tangan tidur je lah. Kalau kaki kita sakit, kaki sakit, semua tubuh lain akan teruk rasa sakit juga. Itu perumpamaan Nabi kata sepatutnya berlaku pada orang mukmin sama mukmin ni. Jangan kita ananiyah tu. Ananiyah tu maknanya kita duduk hanya duduk petin diri sendiri saja, jangan. Dan kasih dia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Kita suka, hendaklah kita ni ada rasa suka. Sekiranya orang lain dapat nikmat, hamba Tuhan lain yang dapat nikmat, kita kena tumpah rasa suka juga. Sebab itu cara untuk kita nak hilangkan rasa dengki kita atas nikmat yang orang lain dapat. Itu ubat dia kata. Dua ubat ni, pilihlah nak makan hak mana satu. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini saja. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Nanti kita akan sambung pula pada sifat hati yang kelima ni, berkait dengan kedekut ni pula ni. Kedekut dan kasih pada harta. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan tak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa billahi alhamdulillah. Allahumma ja'alna minal ulama asyakin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil 'afiyatika wa salamat. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sekejap aja. Bismillah lah.